Assalamualaikum and welcome to Syah Lima Sebab channel. Yes, okay guys, inilah video first aku pada tahun 2021. Alhamdulillah kita berjaya sampai ke tahun 2021. Aku terfikir nak buat video ni sebab aku tengok sepatu reunion tadi kan, dan aku fikir apa sal makin lama aku rasa macam dah makin hamba. Sebab ada beberapa lawak yang dia nak sampaikan tu makin lama makin tak menjadi, ataupun lawak tu semacam kita pernah dengar sebelum ni, atau mungkin disebabkan storyline dia. Tak, nanti dulu, aku tak nak bagi tahu sebab dia lagi. Sebab sekarang video ni judul dia 5 sebab kenapa sepatu reunion semakin hamba. Dan aku buat ni based on apa yang aku fikir, mungkin opinions aku bercampur dengan komen-komen yang korang boleh jumpa kat Twitter dengan kat YouTube. Okay, let's go. Okay, first sekali, aku rasakan sepatu reunion ni jadi semakin hamba disebabkan ketiadaan penonton. Mungkin untuk pengetahuan korang lah, original plan sepatu reunion live pada musim ni dia sebenarnya nak bawa masuk penonton, tapi last kali disebabkan berlakunya peningkatan dari segi kes COVID-19, dia terus dibatalkan saja plan tu. Dan last sepatu terpaksa perform kat depan, ke atas pentas tu tanpa penonton langsung, melainkan kru-kru lah. Tapi kru-kru tu pun bias juga, so dia orang sokong untuk perkara-perkara yang mungkin kita orang kat rumah tak fikir lawak pun. So disebabkan ketiadaan penonton dan penyokong-penyokong setia dia orang ni, dia orang rasa macam agak down. Dan apabila dia orang down, dia orang tak tahu sama ada lawak yang dia orang nak sampaikan tu menjadi ke tak. Sampaikan dia orang mula meragui kemampuan dia orang dalam buat lawak ke atas pentas tu. So aku tak nafikan bahawa penonton ni ialah pemain ke-12. Aku rasa pemain ke-12 kot, sebab aku ni bodoh dalam bola sepak. Yap, aku rasa pemain ke-12. Itu tak boleh menafikan bahawa penonton ialah pemain ke-12 dalam sesebuah pasukan tu. Dan apabila pemain tersebut tak ada, pasukan tu boleh collapse dan hancur sedemikian je. Dan itu kita boleh nampak pada banyak show sekarang. Alhamdulillah show-show tu masih lagi survive, cuma dia memberi impact yang agak negatif lah. Sekarang kita move on kepada yang kedua pula. Aku rasakan sepatu reunion jadi semakin hamba disebabkan kejap, aku nak tengok skrip kejap lah. Okay, baru aku ingat. Lawak yang korang tengok kat TV ni aku rasa macam lawak berulang-ulang. Dia lawak recycle. Lawak apa yang recycle dalam sepatu reunion yang korang biasa nampak? Lawak pijak kaki sendiri, lawak menggelabah, lawak pegang barang terbalik, lawak mana tangan aku. Itu lawak-lawak yang korang biasa jumpa kat sepatu reunion. Dia lawak yang aku rasa macam memang dah di-recycle berulang-ulang kali, sampai mungkin korang dah naik muak dengan lawak tu. Sampaikan Syuib baru-baru ni dia fikir yang lawak pijak kaki sendiri tu dia dah tak rasa funny dah, sebab mungkin penonton-penonton dan kru-kru yang menonton tu dah rasa lali dah dengan lawak begitu. Cuma aku terkejut kenapa Syuib seumur nak buat lawak recycle tu banyak kali, walaupun lawak tu sebenarnya kalau ikut common sense memang orang akan boring dengan makin lali dengan lawak-lawak sedemikian. Yang ketiga pula, aku rasakan sepatu reunion ni dia memang pandai dari segi lawak-lawak inside joke ataupun internal jokes yang aku rasa diorang sesama member ni sendiri boleh faham. Bagi contohlah, lawak yang melibatkan gaji diorang tak sampai lagi, lawak yang melibatkan kes SPRM Syuib tu. Kita nak gelak pada lawak tu, kita kena faham isu semasa, dan mungkin kita kena kenali diorang ni dulu baru kita boleh faham lawak yang diorang nak sampaikan ni. Tapi sayang sungguh ada juga inside jokes yang sengaja diletakkan untuk buat orang gelak, walaupun penonton-penonton mungkin takkan faham dengan situasi yang diorang nak sampaikan tu. Sebagai contoh lah, baru-baru ni Jeb sampaikan lawak baju hijau Rahim tu. Orang yang tonton Anugerah Meletup Era tu boleh faham dengan lawak yang Jeb nak sampaikan tu. Sebenarnya cerita Jeb sebenarnya membahan Rahim ke atas pentas atas pemakaian baju hijau time Anugerah Meletup Era tu. Tapi adakah mereka yang tak tonton Anugerah Meletup Era boleh faham dengan lawak Jeb tu? Dan kadang inside jokes yang sangat-sangat banyak ni dia mencacatkan jalan cerita, sampaikan orang dah tak ada mood nak tonton sketsa tu, sebab dia seolah-olah dia orang berborak sesama sendiri kat kedai kopi. Padahal ini ialah pentas teater lawak, bukannya pentas untuk mengeteh. Sekarang yang keempat pula, aku nak bubuh ni juga. Mungkin korang akan kata aku short sendiri, tapi hey, berapa banyak yang aku boleh dapat dalam video ni? Mungkin tak banyak views pun, so ikut suka hati aku lah. Aku rasakan sepatu ni sebenarnya betul-betul mengharapkan Jeb. Senang cerita lah, Jeb ni boleh dikatakan yang paling dominan dalam kumpulan sepatu. Mana taknya aura dia sebagai seorang pelawak memang hebat. Sampaikan perkara yang merupakan dialog biasa tu, dia boleh menjadikan dia lawak. Dan kalau dia tak ada dalam mana-mana performance sepatu, aku yakin yang minggu dia tak ada tu akan jadi minggu yang sangat-sangat hamba. Kalau korang tak percaya, korang tengok tahun lepas punya, ada satu minggu tu Jeb tak ada,
Dan last kali impact dia sangat-sangat buruk. Angah Raja Lawak yang menggantikan Jeb dalam minggu tu, sampaikan dia nak melupakan peristiwa yang terjadi pada minggu dia menggantikan Jeb tu. Dalam sepatu reunion, korang tak boleh menafikan yang sebenarnya korang tentu nak tengok babak-babak yang ada Jeb kan. Aku boleh faham tu sebab Jeb dia mempunyai aura hebat sebagai seorang pelawak. So kita tak boleh nak menafikan benda tu. Cuma ya kan, dia macam tak aci lah pula. Sebab walaupun show sepatu reunion ni ialah show kumpulan sepatu, tapi dia seakan-akan dia lebih kill berbanding member-member yang lain. Tak macam JKK. Dalam JKK, Jeb, Pak Kodi dengan Pak Din tiga-tiga memang pro killers. Dan kalau tak ada salah seorang daripada 3 orang tu, orang lain boleh pro kill dan boleh menstabilkan lagi jalan cerita yang lawak dalam JKK tu. Macam aku kata tadi, mungkin korang akan fikir aku shot sendiri, tapi ini video aku dan aku tak pandai review, so aku review ikut cara aku yang tersendiri. Tapi nanti dulu, video ni tak habis lagi. Sekarang kita move on kepada yang kelima pula. Dan perkara yang kelima ni boleh dikatakan yang paling obvious sekali, iaitu mungkin sepatu dah kering dari segi idea. 5 tahun dah sepatu reunion bersiaran, dan dalam 5 tahun tu aku rasa lebih daripada 60 show yang disampaikan oleh kumpulan sepatu ni. Dan kebanyakan sketsa sepatu ni dia berkisarkan tema kekeluargaan, percintaan dan juga kemelayuan. Aku tak tahulah betul ke tak aku nak cakap ni, tapi aku rasa macam diorang dah ambil segala aspek daripada tema-tema tersebut, sampaikan diorang tak boleh nak cari idea out of the box yang mungkin sesuai dengan tema tu. Bukannya diorang tak pernah try buat sketsa-sketsa lain yang mungkin larilah daripada tema yang diorang semua buat tu. Tapi apabila diorang buat sketsa yang lain daripada yang lain, macam sketsa Tarzan tu kan, walaupun ada masanya punchline tu sampai, tapi dia agak cringe-worthy lah. Mungkin sebab apa yang diorang nak sampaikan ni ialah perkara yang diorang bukannya nak buat by heart, tapi disebabkan diorang fikir yang diorang perlu challenge diri sendiri, walaupun mungkin diorang tak suka dengan sketsa-sketsa sedemikian. So diorang play safe dengan ambil sketsa-sketsa yang diorang kebiasaan yang akan buat. Walaupun ada beberapa minggu tu dia seakan-akan sama dengan minggu-minggu yang sebelumnya, dan mungkin sama dengan sketsa-sketsa tahun sebelumnya. So unfortunately, mungkin sepatu reunion patut direhatkan selama setahun lah, supaya diorang boleh recover dan kembali dengan momentum yang lebih hebat pada tahun yang akan datang. Senang cerita, nak peminat rindukan diorang dulu and then diorang kembali perform. Option yang kedua pula ialah dengan sepatu kembali, tapi bukan dengan menghasilkan sitcom, mungkin menghasilkan talk show macam Meja Bulat Sepatu yang dulu-dulu. Dan Alhamdulillah aku dengar yang sepatu akan keluarkan sesuatu show yang bernama Warung Sepatu akan datang. Mungkin sepatu ni kena fokus on projek-projek baru, mungkin bukan di bawah sepatu, tapi melibatkan diri dalam sitcom-sitcom di mana salah seorang ataupun 2 orang daripada sepatu boleh bergabung dengan pelawak-pelawak otai yang lain. Macam cerita JKK itulah, kita nampak Jeb gabung dengan Ropi dengan Edius. Mungkin sepatu boleh berpecah sekejap dan bergabung dengan projek-projek baru. Mana tahu, mungkin boleh jadi lebih hebat berbanding sepatu reunion, dan mungkin boleh jadi impact yang sangat hebat. So itu saja video aku kali ni. Aku shot sendiri ke? Mungkin. Aku pada tahu ke? Mungkin. Tapi aku tak nak berhenti buat video sebab ni ialah passion aku, dan apa yang aku nak cakapkan ni ialah perkara yang aku rasa macam aku patut nak sampaikan, walaupun mungkin inaccurate lah, tapi asalkan korang terhibur dan asalkan korang boleh infotainment, mungkin okey je lah kot. So thank you so much for watching and listening. Korang boleh subscribe kepada YouTube Syah Lema Sebab channel. Yes. Assalamualaikum. Happy New Year 2021. Semoga hidup lebih baik untuk korang.